Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar cara-cara menulis perenggan kesimpulan. Ya, sebelum ini kita sudah belajar pendahuluan dan juga cara menulis perenggan isi. Sekarang perkara yang terakhir ialah kita belajar cara-cara menulis perenggan kesimpulan. Baiklah, kita menggunakan soalan yang sama. Untuk perenggan kesimpulan, kita ada 3 perkara yang utama. Yang pertama, kesimpulan keseluruhan, case. Yang kedua, cadangan. Dan yang ketiga, kesan cadangan. 3 sahaja ya. Jadi kita akan bezakan cara membuat kesimpulan karangan bahagian E dan karangan bahagian B. Baiklah, kita pergi satu per satu. Untuk karangan bahagian E, kesimpulan Anda hendaklah dalam 15 hingga 20 patah perkataan. Untuk karangan bahagian B, 80 hingga 100. Kita pergi ke perkara yang pertama. Kesimpulan secara keseluruhan. Baik, apakah yang Anda dapat simpulkan berdasarkan huraian di atas. Tadi kita bincangkan tentang penyakit berjangkit langka ya. Jadi secara keseluruhannya apa yang kita dapat simpulkan? Secara kasarnya kita dapat simpulkan bahwa penyakit berjangkit ini mendatangkan mudarat. Karena mengancam nyawa manusia. Jadi ayatnya ayat yang mudah untuk karangan bahagian E. Kesimpulannya, penyakit berjangkit mendatangkan mudarat. Untuk karangan bahagian B ada panjang sedikit. Kesimpulannya, penyakit berjangkit mendatangkan mudarat yang besar karena mengancam nyawa manusia. Seterusnya kita akan sambung perkara ini dengan perkara yang kedua, yaitu cadangan. Apakah yang Anda dapat cadangkan untuk perkara ini? Jadi, sebab mendatangkan mudarat, kita bagi cadangan yang umum sahaja. Tidak perlu dihuraikan secara mendalam sebab kita sudah huraikan dalam perenggan isi. Jadi yang di sini ini sebagai penegasan kembali di dalam kesimpulannya apa yang perlu dibuat untuk menangani penyakit berjangkit. Di cadangan, semua pihak perlu bekerja sama untuk menanganinya. Untuk karangan bahagian B juga bagi 2 cadangan. Kita boleh kemukakan banyak cadangan, sama ada cadangan yang harus dilakukan oleh diri sendiri atau individu, oleh ibu bapak, pihak sekolah, masyarakat, dan juga pihak kerajaan. Tapi juga ambil 2 pihak di sini. Yang pertama ialah pihak berwajib, ini kerajaan lah, perlu melaksanakan strategi yang berkesan. Yang kedua, cadangan untuk masyarakat supaya menyokong bekerja sama kepada pihak berwajib. Jadi saya ambil 2 pihak. Banyak pihak boleh, tapi karangan ini akan jadi sangat panjang. Untuk KSSM tidak sesuai sebab kita terikat dengan jumlah patah perkataan. Jadi, cikgu ambil 2 supaya patah perkataan itu tidak lebih daripada 100. Baik. Jadi, kita gunakan penanda wacana yang ringkas sahaja untuk karangan bahagian ini. Lantas, semua pihak haruslah bekerja sama, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni untuk menanganinya. Juga bagi 3 titik, sebab di sini ada sambungan ayat. Ya. Nah, jadi untuk karangan bahagian B, huraiannya, oleh sebab itu, pihak berwajib hendaklah mengatur strategi-strategi yang baik untuk menangani penularan penyakit berjangkit dengan lebih efektif. Efektif ini berkesan. Nah, ini kita ambil yang ini. Habis itu kita masukkan yang ini. Bukan itu sahaja, masyarakat juga hendaklah menyokong setiap usaha yang diambil oleh pihak berwajib ini. Bukan itu sahaja,
Masyarakat juga hendak menyokong setiap usaha yang diambil oleh pihak berwajib ini. Kita masukkan juga peribahasa yang sesuai. Kerjasama yang padu ibarat ke bukit sama daki, kelurahan sama turun ditunjukkan oleh kedua-dua pihak dalam usaha menangani penularan penyakit berjangkit pasti akan membuahkan hasil. Di sinilah itu. Apa hasilnya? Apa kesan daripada cadangan ini? Kita suruh bekerja sama, kita suruh pihak berwajib melaksanakan strategi, kita suruh masyarakat menyokong. Apa kesannya? Kesannya kehidupan sejahtera. Oke. Untuk yang karangan bahagian B, idenya atau poinnya ada kita banyakkan sedikit. Contohnya kesan daripada cadangan di atas, negara bebas penyakit berjangkit, aktiviti ekonomi berjalan lancar, kehidupan rakyat sejahtera. Supaya kehidupan rakyat lebih sejahtera, kita sambung dengan untuk yang di sini ya. Sambungan di sini. Kita boleh mulakan ayat dengan penanda wacana juga, contohnya hal ini supaya. Tetapi jika sudah buat begitu lebih pada perkataan. Jadi jika ambil jalan ringkas untuk menggunakan kata hubung ini untuk menghubungkan ayat di atas. Jadi ada perkaitan. Jadi kita huraikan yang ketiga-tiga ini dalam satu ayat. Tidak semestinya satu ayat lah. Kita huraikan dengan dalam beberapa ayat yang berkaitan yang berkaitan dengan perkara di atas ya, ada perkaitannya. Negara kita pasti akan bebas daripada penyakit berbahaya, lantas aktiviti pembangunan dan aktiviti ekonomi negara kita akan berjalan dengan lebih lancar. Berjalan dengan lancar. Situasi ini sudah semestinya akan menjamin kehidupan rakyat lebih baik dan sejahtera. Jadi, ketiga-tiga perkara ini, kesimpulan keseluruhan, cadangan, dan juga kesan cadangan ini, kita gabungkan menjadi ayat yang perenggan yang lengkap. Jadi, untuk karangan bahagian E, perkara 1. Kesimpulannya, penyakit berjangkit mendatangkan mudarat. Campur perkara 2. Lantas, semua pihak haruslah bekerja sama, ibarat ke bukit sama daki, keluar sama dituruni untuk menanganinya. Campur ayat yang perkara ketiga, supaya kehidupan rakyat lebih sejahtera. Jadi kita dapat bukan 49-nya, 19 kata perkataan. Untuk karangan bahagian B, kita campurkan ketiga-tiga perkara di ketiga-tiga perkara yang sudah kita bincangkan tadi menjadi satu perenggan yang lengkap. Bunyinya jadi macam ini. Kesimpulannya, penyakit berjangkit mendatangkan mudarat yang besar karena mengancam nyawa manusia. Oleh sebab itu, pihak yang wajib hendaklah mengatur strategi-strategi yang baik untuk menangani penularan penyakit berjangkit dengan lebih efektif. Bukan itu sahaja, masyarakat juga hendaklah menyokong setiap usaha yang diambil oleh pihak berwajib ini. Kerjasama yang padu ibarat ke bukit sama daki, kelurahan sama turuni yang ditunjukkan oleh kedua-dua pihak dalam usaha menangani penularan penyakit berjangkit pasti akan membuahkan hasil. Negara kita pasti akan bebas daripada penyakit berbahaya, lantas aktiviti pembangunan dan aktiviti ekonomi negara kita akan berjalan lebih lancar. Situasi ini sudah semestinya akan menjamin kehidupan rakyat yang lebih baik dan sejahtera. Jadi kita dapat 99 pada perkataan. Baiklah, cikgu harap semua pelajar paham. Sekiranya tidak paham, boleh bertanya secara langsung dengan cikgu dalam grup atau secara personal. Baiklah, kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Nanti cikgu akan berikan latihan pengukuhan karangan. Tapi kita tidak buat dalam minggu ini, kita buat dalam minggu depan. Jadi pelajar boleh ulang kaji semula dari pendahuluan, perenggan isi, dan kesimpulan. Baiklah, kita berjumpa lagi.